Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita ni sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Indah lagi lama akan masuk kepada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di sini Ustazah ambil kesempatan berdoa semoga apa yang kita ni usahakan dalam perkara kebaikan dan ketaatan, Allah akan terima ibadahnya. Dan apa jua yang kita ni sedekahkan, semoga Allah menerima ibadah kita ni. Dan apa jua yang kita ni baca dalam bulan Ramadan ini, iaitu Al-Quran, akan diberikan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Quran sebagaimana yang kita ni mengetahui bahawa Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat selama 23 tahun. 13 tahun ketika di kota Mekah dan 10 tahun adalah ketika di kota Madinah. 23 tahun itu bukanlah jangka masa yang sekejap, tetapi adalah jangka masa yang panjang. Dan Al-Quran sesuai kedudukannya sebagai mukjizat, dan ia merupakan salah satu mukjizat yang diberikan kepada baginda sebagai satu pembuktian kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang kita ni ketahui, Al-Quran ini masih lagi terpelihara dan dijamin keasliannya sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai inilah kita ni masih menerima yang asli. Kerana Allah telah berjanji bahawa Al-Quran ini, kitab suci Al-Quran akan dipelihara sehinggalah hari akhirat. Nah, bila sebut Al-Quran ini, kita ni mengetahui Al-Quran ini di dalamnya adalah ilmu, di dalamnya adalah pengetahuan. Dan juga terdapat di dalam Al-Quran itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah untuk hambanya, supaya dengan kita ni mendampingi Al-Quran ini, kita ni mendapat panduan, bimbingan agar dapat kita ni memimpin kehidupan kita ni sepanjang hayat ke jalan yang selamat. Nah, bahkan juga Al-Quran ini ia merupakan ubat, berperanan sebagai ubat yang menyembuh penyakit-penyakit rohani dan juga penyakit-penyakit fizikal yang dialami oleh manusia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, penyakit-penyakit rohani ini ataupun penyakit-penyakit hati ini adalah perkara yang mesti kita ni ambil perhatian, mesti kita ni ambil berat, kerana hati ini adalah perkara yang berkaitan dengan batin. Artinya batin ini sesuatu yang kita ni indah nampak cuma dapat dirasap, dan adalah menjadi tanggungjawab kita ni untuk memperbaiki keadaan hati-hati kita ni. Kita ni jernihkan, kita ni murnikan, kita ni didik hati kita ni agar sentiasa tunduk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana hati adalah raja bagi anggota tubuh yang lain. Baik hati kita ni akan lahirlah daripada anggota badan kita ni yang lain ni perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi kalau sebaliknya, kalau hati kita ni tu rosak ataupun kotor,
dan berkarat, sudah setentulah amalan yang keluar daripada anggota badan kita ni adalah yang buruk juga. Nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah jasad tersebut. Jika ia jahat, maka jahatlah pula jasad tersebut. Dan ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah hati. Kenapa hati ini yang kena tekankan? Kerana hati ini adalah sumber amalan kita ni, tempat kita ni bermula untuk melakukan sesuatu ataupun menyempurnakan sesuatu. Kerana pandangan Allah ni bukan jatuh pada luaran kita ni. Pandangan Allah dah jatuh kepada kita ni punya kelebihan-kelebihan luaran. Tetapi Allah punya pandangan, Allah jatuh pandangan Allah itu adalah pada hati kita ni. Hati kita ni inilah yang tempatnya ada iman, tempatnya ada kekufuran, tempatnya ada sifat-sifat mazmumah, tempat di mana penyakit-penyakit rohani ni bersarang, tempat di mana syaitan dan iblis turut membisikkan rasa was-was dan wasangka dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sini ni, dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit yakni syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka dan mereka pula akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenarannya. Ayat di sini ini sebenarnya ditujukan, menceritakan tentang orang-orang munafik. Kita ni tahu orang munafik ini memang pada luarannya ia sebenarnya beriman, tetapi pada dasarnya dalam hatinya tu sebenarnya ia menolak kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala tu, berpura-pura. Nah, jadinya apabila tidak berusaha untuk melepaskan diri, untuk tidak mahu melepaskan diri daripada cengkaman penyakit-penyakit rohani ni, sudah tentulah Allah akan tambah lagi penyakit-penyakit rohani ni kepada diorang. Sehinggalah mereka ni, apa yang terjadi kepada mereka ni, mereka akan merasa tersiksa dengan penyakit itu. Kalau penyakit badan pun kita tadi sudah merasa sakit, apalagi dengan penyakit-penyakit hati ni. Memang kita ni memang orang yang memiliki penyakit hati ni yang dah senang hidupnya, dan juga kita ni kena ingat bahawa balasan orang yang memiliki ada penyakit hati ni, ia bukan saja menerima di dunia, malahan ia akan mendapat balasan di akhirat. Inilah yang mengkhawatirkan kita ni. Kalau penyakit fizikal, ia akan terhenti sakitnya itu ketika di dunia sahaja. Tetapi apabila di akhirat, penyakit-penyakit rohani ni bukan saja di dunia dia dapat, malahan di akhirat pun ia turut diberi balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, apa yang kita ni harapkan di bulan Ramadan ini adalah dapat berjaya mendidik hati-hati kita ni menjadi qalbun salim, artinya hati yang sehat. Apa dia hati yang sehat di sini ni adalah hati yang bersih daripada kesyirikan, hati yang bersih daripada perkara-perkara yang membuatkan Allah murka, hati yang bersih daripada kefahaman daripada kemaksiatan, dan hati yang bersih yang sentiasa penuh dengan keikhlasan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perbanyakkanlah kita ni untuk sentiasa membaca doa agar dikurniakan dalam diri kita ni dan dipermudahkan untuk kita ni dapat memurnikan, menjernihkan hati yang penuh kotor dan berkarat ni, dan diganti dengan qalbun salim. Mintalah kepada Allah, ya Allah, as'aluka qalban salima, aku memohon kepadamu hati yang bersih. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, menjadi sunnatullah bahawa manusia ni sentiasa berdepan dengan pelbagai ujian,
Dan ini merupakan, ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ni mengatakan aku adalah beriman, tetap sahaja Allah tu kan menguji seorang hamba tu. Kerana daripada ujian itulah kita ni sendiri pun dapat daripada ujian itulah akan mengetahui aras keimanan seseorang, adakah ia menerima dengan baik ataupun ia menerima dengan tidak baik. Dan kata tadi perlu ingat juga bahawa hati yang kotor, hati yang rosak ni mudah membuatkan kita ni tu berburuk sangka dengan ketetapan yang Allah rancang untuk kita ni. Sebab itu berusahalah kita ni untuk membersihkan hati-hati kita ni yang penuh kotor dan karat tadi dengan amalan-amalan yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati ini dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi disebabkan air. Maka baginda bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya? Maka baginda menjawab dan baginda bersabda, memperbanyakkan mengingat maut dan membaca Al-Quran. Inilah amalan yang boleh kita ni amalkan, ingat mati dan membaca Al-Quran. Kenapa disuruh ingat mati? Sebabnya kita tahu bahawa umur manusia ni di dunia ni sebenarnya tidaklah panjang berbanding dengan kita ni berada di alam barzakh. 60-70 tahun tu memanglah pada fikiran manusia memang ia adalah umur yang panjang. Semoga dengan dikurniakan umur yang panjang ni semoga diberkati supaya di dalamnya kita ni isi dengan pelbagai ketaatan dan kebaikan. Dan manakala kalau sekiranya dibandingkan dengan alam barzakh, sehingga hari kiamat kita ni menunggu tu dibangkitkan. Nah, kemudian membaca Al-Quran, sebagaimana membaca Al-Quran ni salah satu perkara yang sebenarnya memang kita ni dituntut untuk membaca setiap hari. Bukannya pada bulan Ramadan sahaja bulan ini dimeriahkan dengan membaca Al-Quran, tetapi sebenarnya setiap hari di luar bulan Ramadan pun tetap juga kita ni dituntut, kerana penyakit hati ni ia sentiasa bersarang di dalam hati kita ni. Tanpa ada cahaya ilahi, maka mudahlah hati-hati ni akan mudah dihinggapi dengan kekotoran-kekotoran rohani. Sebab itu apabila seorang lelaki datang menemui sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud, yang mana ia menceritakan tentang masalahnya yang dia pernah tentram, dia pernah tenang, penuh dengan kekusutan, maka Ibnu Mas'ud menasihatinya, jika menimpa penyakit itu padanya, ia hendaklah membawa hati bukan badan kita ni, hati kita ni tu mengunjungi 3 tempat. Ini boleh kita ni untuk kita ni juga, sebabnya saya yakin manusia ni kita ni memang termasuk saya, memang kadang-kadang ada ketikanya kita ni rasa gelisah, ada ketikanya kita ni rasa de tentram. Maka inilah yang boleh kita ni ambil, semoga bermanfaat. Dan ini kata Ibn Mas'ud, katanya bawalah hati muatunya ke 3 tempat. Yang pertamanya, hendaklah engkau datangi tempat orang membaca Al-Quran, ataupun engkau sendiri membaca Al-Quran, ataupun engkau dengarkan baik-baik orang yang membaca Al-Quran. Tani tahu bahawa Al-Quran adalah kalamullah yang tiada tandingannya. Qala Allah Ta'ala, kalimatullahi hiyal ulya. Kalimah-kalimah Allah ni adalah sangat tinggi ia punya kedudukannya. Tidak ada kata-kata ataupun ayat-ayat yang boleh menenangkan hati kita ni, melainkan kalimah Allah Subhanahu Ta'ala. Kalimah Allah mampu untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ada di dalam hati kita ni. Nah, yang kedua, engkau datangi majlis taklim yang mengingatkan hati kepada Allah. Dengan mendatangi ataupun mendengar kuliah-kuliah agama, Allah pasti akan menurunkan rahmat di dalamnya. Sebab itu rahmat tadi ia bukan sahaja bermaksud kasih sayang, di dalam itu ada ketentraman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di dalam kuliah agama ni. Nah, yang ketiga, engkau mencari waktu dan tempat yang sunyi. Di sana engkau menyendiri
dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada waktu tengah malam, saat orang sedang nyaman-nyaman tidur, kita ni bangun malam dan mendirikan solat malam. Dan kita ni memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketenangan jiwa agar dikurniakan dengan ketenangan jiwa, dengan ketentraman fikiran, begitu juga dengan keikhlasan hati. Kerana pada tengah malam Allah akan dekat dengan hambanya. Bila hamba tu bermohon diampunkan dosa, maka akan diampunkan. Bila ketani itu memohon sesuatu, akan diberikan. Apabila ketani berhajat, akan dikabulkan. Nah, sahabat-sahabat, apa jua ujian ataupun masalah yang dihadapi oleh ketani, ahli keluarga ketani, hendaklah ingat mengingati supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah yang tiada penyelesaiannya, dan tidak ada penyakit yang tiada ubatnya, dan tidak ada musibah yang tiada rahmat Allah di dalamnya. Bukannya dengan ketani mencari ataupun mengisi kekosongan ataupun rasa gelisah itu diisi dengan keseronokan dan kesenangan duniawi, kerana semua ni akan dapat membantu menghilangkan rasa gelisah ketani itu. Apalagi rawatan moden ataupun ubat-ubatan pun tidak dapat menyembuhkan penyakit-penyakit rohani ketani, melainkan dengan jalan mengenal Allah dan Rasulnya. Nasihat Ustazah, sama-samalah kita ni di bulan Ramadan ni istiqamah, berusaha semaksimal kita ni mengamal dan menerapkan setiap apa yang disampaikan, yang diajarkan di dalam Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran itu apa jua masalah sudah ada jawapannya di sana, yang menunjukkan solution agar kehidupan yang kita ni jalani di dunia ini sentiasa berpandukan, berada di landasan yang betul dengan berpandukan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kerana Rasulullah merupakan Al-Quran yang bergerak. Apa sahaja yang dibuat oleh baginda adalah cerminan daripada Al-Quran. Sewajarnya kita ni pun turut mengikuti apa yang dibuat oleh baginda SAW. Semoga kita ni beroleh qalbun salimani, yang mana akan membawa kepada ketenangan hidup dan membawa kepada kekhusyukan dalam beribadah. Moga-moga dengan usaha ketani itu untuk menjadikan hidup ini lebih baik daripada sebelumnya, akan diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga jumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.